Okey, cikgu akan share screen. Kalau tak nampak bagi tahu Okey. Aini, nampak tak skrin cikgu? Aini. Aini? Shazlin, nampak tak skrin cikgu? Nampak cikgu. Okey, beres. 5 best. Fazliza, nampak tak skrin cikgu? Fazliza ke keluar dah? Maisarah. Nampak. Nampak. Okey, beres. 5 cekal. Fasha? Nampak. Okey, beres. So kalau nampak, cikgu terus saja Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, apabila seorang individu berpeluh atau menjalankan aktiviti cergas, tekanan osmosis darahnya akan meningkat. Okey, di sini dia dah bagi hint dah. Apabila kita berpeluh, maknanya air keluar daripada badan kita. So air sedikit, maka automatik TOD tinggi. Ingat dia songsang. Ingat songsang. Air sikit sebab keluar daripada badan kita, TOD tinggi. Ginjal akan menjalankan proses pengosmo kawal aturan yang mengawal atur keseimbangan air, menyebabkan lebih banyak air dan sedikit garam diserap semula dari tubul ke dalam kapilari darah. Maka bila kita buat aktiviti cergas, air kencing yang dihasilkan adalah sedikit dan pekat. Okey. Okey, sekejap ada pelajar nak masuk. Apa Okey, cikgu sambung balik. Okey, sekejap cikgu sambung balik. Okey. Shazlin, nampak tak slide cikgu? Shazlin, nampak tak slide cikgu? Nampak cikgu. Okey, nampak dah. Okey, so cikgu teruskan kembali Jadi kalau awak ingat kita dah 3 kali dah rasa menjawab soalan urin ni sebenarnya. Dan kalau cikgu tak tahulah kalau SPM nanti kalau keluar urin ni, cikgu harap-harap awak memang dah boleh pulun dah boleh jawab dah. Sebab yang Kelantan keluar, cikgu rasalah dalam 3 kertas ni, Raya Kelantan lah paling susah rasanya untuk urin ni. Paling susah sebab dia ada MV 2, RV pun 2 dia ada Okay, jadi kita dah ada Raya Kelantan, urin. Lepas tu kita dah buat Terengganu, urin. Dan sekarang kita buat Johor, urin juga. Jadi awak boleh tengok kalau yang Kelantan tu sebab makanan ke apa? Bukan makanan. Jenis air kan? Ingat tak jenis air yang berbeza? Okey, jenis air yang berbeza dan aktiviti rasanya. Okey, kemudian yang Terengganu minum air limau kosong ni, air limau kosong tu, yang ni pula jenis aktiviti. Jadi kalau boleh awak tolong letaklah 3 eksperimen ni, awak tengok cara menjawab dia sama sahaja Okey, cikgu sambung lagi. Satu eksperimen untuk mengkaji pengosmo kawal aturan dalam manusia telah dijalankan dengan menghubung-kaitkan aktiviti fizikal dengan isi padu air kencing yang dihasilkan. Okey, jadi ada ralat juga cikgu rasa soalan ni. Aktiviti fizikal ni sebab dia dapat daripada soalan, maka dia jadi MV teori MV teori.
Tetapi untuk yang RV teori ni, dia ralat. Okey. Sebenarnya isi padu air kencing ni kan kita tengok dengan mata kita. Sebila kita tengok dengan mata, sebenarnya dia bukan RV teori deh. Dia sepatutnya RVO. Lepas tu buat apa cikgu tulis RVT sini? Okey, cikgu nak awak belek soalan awak. Awak tengok dekat pengiraan yang awak kena buat jadual tu. Yang awak kena buat pengiraan, masukkan dalam jadual. Dia rasanya dia purata rasanya dia. Okey, so bila purata, awak kena tekan kalkulator. Maka cikgu kata dah okay, bila kena kira je, kena tekan kalkulator, maka itu adalah RVT deh. Muka surat 6 tu, purata isi padu air kencing yang dihasilkan. So cikgu rasa soalan ni dia ralat lah. Dia ralat sikit. Okay, sepatutnya dia masuk sini purata. Okay, awak baikilah soalan tu. Purata isi padu air kencing yang dihasilkan. Sebab kita kena tekan kalkulator, maka dia kena kira RVT. Kalau isi padu saja, kita tengok dengan mata kita RVO. Jelas Okey, kemudian 3 kumpulan murid 3 kumpulan murid iaitu kumpulan X, kumpulan Y, kumpulan Z telah diberi air kosong. So air kosong ni ialah CV. Maknanya dia tak boleh minum air lain, air kopi ke air Milo ke tak boleh. Air kosong. Jadi air kosong tu ialah CV Okey. Yang sama isi padunya. Yang sama isi padu ni ada perkataan sama je. Okey, CV juga. Berapa? 200 ml. Mereka menjalani 3 aktiviti yang berbeza. 3 aktiviti berbeza ni ialah MV tadi. Iaitu kumpulan X menjalani latihan yoga, kumpulan Y berbasikal, kumpulan Z bermain bola tampar. Selepas 1 jam. Okey, ada perkataan selepas 1 jam. So ini ialah CV CV juga. Selepas 1 jam, setiap murid dalam kumpulan mesti membuang air kecil dan mengumpulkan air kencing mereka di dalam silinder penyukat. Dapat Okey. Ni nota lah. Okey, nota. Cikgu nak kalau kita berpeluh ni dia duduk dalam kategori ni. Awak ingat kan cikgu ada bagi 2 jadual. Satu yang minum air banyak, satu lagi minum air sedikit. Jadi kita ambil yang ni, yang berpeluh ni. Kita ambil situasi berpeluh. Ingatlah minum air sedikit ke, makan makanan bergaram ke, minum banyak gula ke, makan makanan manis ke, minum air bikarbonat, air gas, minum air laut ada banyak garam, awak berpeluh pada hari panas, berpeluh, bermain sukan, awak kena guna situasi ni. Okey, jom kita tengok. Okey, bila awak berpeluh, maknanya air keluar. Okey, so bila air keluar maknanya air sedikit, so songsang dia TOD tinggi air sedikit, TOD tinggi. Jadi ia akan dikesan oleh suatu reseptor yang khusus. Nama dia osmoreseptor. Osmoreseptor yang terletak di hipotalamus otak. Yang terletak di hipotalamus. Awak ingat kan? Hipotalamus homeostasis. Kan cikgu ada bagi perkataan HH. Hipotalamus ni untuk kawal homeostasis. Okay, maka kelenjar pituitari dekat otak tu akan dirangsang untuk merembes banyak ADH. Banyak ADH. Okay, cikgu suka hafal macam ni. Kalau cikgu lah jadi awak, cikgu hafal gini. Bila air sikit, semua benda banyak belakang. Banyak, lebih, banyak, lebih. Okey, so kita tengok Ini bukan Okey, jadi banyak ADH dirembes, maka dia jadi lebih. Lebih ni pun banyak juga menjadi, maka dinding tubuh berlingkar distal dan duktus pengumpul menjadi lebih telap terhadap air. Maka banyak air diserap semula masuk dalam kapilari darah. Dia masuk dalam kapilari darah. Sebab tu dinding ni dia jadi lebih telap. Sebab dia nak suruh air tu masuk dalam kapilari darah. Kalau awak tak usah hafal ni pun tak apa, tak usah. Okey, sebab tu berkaitan dengan garam. Okey, kemudian apa jadi? Sebab bila air masuk balik dalam kapilari darah, maka air kencing yang terhasil adalah
sedikit dan pekat lah. Apa cikgu sedikit pekat? Air dah masuk balik dah dalam kapilari darah. Jadi air yang tinggal dekat ginjal awak sikit lah. Awak kecil sikit lah. Dan bila sedikit pekat. Okay, so barulah TOD awak kembali normal dah. TOD kembali normal. Okay, jadi bila awak dah ada pengetahuan ni, mudahlah awak nak menjawab soalan. Okay, jadi kalau MV teori, jenis aktiviti fizikal. Cikgu ambil yang tadi lah. Okay, RV teori, cikgu dah baiki dah deh. Cikgu dah tengok belakang dah. So, purata isi padu air kencing yang dihasilkan. MVO, cikgu ambil daripada jadual, aktiviti fizikal. RVO, isi padu air kencing yang dihasilkan selepas 1 jam, iaitu bacaan 1, bacaan 2. Dan CV kita ialah jenis air minuman, isi padu air minuman 200 ml dan tempoh masa eksperimen. Okey. So, untuk keputusan baca awak garis molek so dapat 205. Okey, pelajar X ni bacaan 2 207. Y bacaan pertama 134. Bacaan 2 136. Pelajar Z bacaan 1 80. Bacaan 2 80. Cikgu rasa yang ni tak ada masalah deh. Jangan gata-gata kita tambah poin kosong pula. Sebab apa jangan tambah poin kosong? Awak ada nampak ke ada poin kosong sini? Kalau awak baca 80 saja ke? Betul tak? Kalau sini 81, 82. Ni sini. Awak baca kan 71, 72, 73. Mana ada poin-poin dah? Okay, ingat kena pandai baca lah. Okay, kemudian observation. Observation ni ingat yang hanya dilihat oleh mata awak sahaja, iaitu MVO nilai unit, RVO nilai unit. Okey, so jawapan dia bagi kumpulan X. Okey, yang ni tak ada apa-apa lagi sebab tapi benda ni ada dalam jadual, kena tulis belakang lah. Okey, bagi kumpulan X yang melakukan aktiviti fizikal menjalani latihan yoga. Ni MVO ni. Okey, nampak tak? Ni MVO belakang ni. MVO, menjalani aktiviti fizikal. Apa dia? Nama aktiviti dia. Okay, sebab dia tak ada unit. So, MVO nama. Isi padu air kencing yang dihasilkan selepas 1 jam. Bacaan 1. Ingat kan cikgu kata kalau ada 2, bagi 2-2. Bacaan 1 ialah 205 ml. Bacaan 2 ialah 207 ml. Boleh sebab dia ada RVO 1, RVO 2. Kena bagi 2-2. Okey, so ambil lah yang berlawanan dengan dia. Bagi kumpulan Z, tak ada apa-apa lagi. Yang melakukan aktiviti fizikal, MVO, fizikal apa? Bermain bola tampar. Isi padu air kencing yang dihasilkan selepas 1 jam, bacaan 1, 80 ml. Dan bacaan 2 ialah 80 ml. Cikgu rasa tak ada masalah deh. Okey. Kalau nak tanya, tanya je lah. Okey, inference. Okey, inference. Okay, inference ni ada masalah sikit lah sebab cikgu tak baiki nanti kita baiki bersama-sama. Okay, so MVO awak tafsir tinggi, rendah, banyak sikit. RVO tafsir tinggi, rendah, banyak sikit. RVT tafsir tinggi, rendah, banyak sikit dan beri sebab. Okay, kita tengok jawapan cikgu. Kumpulan X melakukan aktiviti fizikal latihan yoga. Kita pun tafsir. Yoga ni dia duduk lagu tu je. So dia ni kita tafsir dia kurang aktif atau kurang cergas. Cikgu terima belaka. Kurang aktif atau kurang cergas. Okey, ni RVO pula. Isi padu air kencing yang dihasilkan selepas 1 jam bagi bacaan 1 dan 2 banyak. Okey, cikgu dah tafsir dah dia sebagai banyak. Okey. Cikgu tertinggal benda di sini. So, cikgu nak tanya Syasha. Cikgu tertinggal apa, Syasha? Syasha? Iman lah Iman. Iman, cikgu tertinggal apa Iman dalam jawapan cikgu ni? RVT. Yes, cikgu tertinggal RVT deh. Okay, so
Kena tambah di sini lah, kena tambah sebelum tekanan osmosis ni. Awak tambah ayat purata isi padu air kencing yang dihasilkan. Awak pun tafsir. Mesti dah bila dia kencing banyak, maka purata dia pun banyak. Jangan lupa RBT deh. Tertinggal tu memang sayang. Okey, so awak tambah purata isi padu air kencing yang dihasilkan juga adalah banyak. Lepas tu barulah masuk perkataan ni. Ni ialah sebab dia. So, ingatlah tadi bila dia tak berpeluh, okey? Kalau latihan yoga ni dia tak peluh. So, air memang sedikitlah keluar. So, bila air sedikit, maknanya TOD dia tinggi. So, tekanan osmosis darah, sorry. Air sikit tu ada. Sorry. Yoga dia tak berpeluh ke? Kurang berpeluh. So, air dia banyak. Sorry deh. Air dia banyak, maka TOD dia rendah. Sorry. Okay, so air dia banyak, air masih banyak dalam badan dia. So, TOD dia rendah. Okay, jadi tekanan osmosis darah dia rendah. So, ingatlah cik kata bila rendah, semua benda rendah. So, sedikit atau kurang hormon ADH dihasilkan oleh kelenjar pituitari. Kurang air diserap semula ke dalam kapilari darah. Kencing banyak tak payah cakap dah sebab di atas dah banyak dah kita kata dah. Kita dah bagi tahu dah isi padai kencing banyak semua. Tak perlu dah. Berhenti setakat tu. Okey, seterusnya. Kumpulan Z melakukan aktiviti fizikal bermain bola tampar. So, bola tampar ni kita tafsir dia sangat aktif. Lepas tu isi padu air kencing dihasilkan selepas 1 jam bagi bacaan 1 dan 2, 80 ke. So, sedikit. Kita dah tafsir dah. Cikgu tertinggal jawapan sini, awak tambah dah. Purata isi padu air kencing juga sedikit. So, bila dia berpeluh banyak, maknanya air dia sedikit, jadi TOD dia tinggi. Maka, tekanan osmosis darah tinggi atau bertambah. Banyak hormon ADH dihasilkan oleh kelenjar pituitari. Banyak air diserap semula ke dalam kapilari darah. Boleh Okey, seterusnya, method to handle dah. Okey, method to handle aktiviti fizikal. Dengan menggunakan atau dengan melakukan aktiviti fizikal yang berbeza-beza, iaitu menjalani latihan yoga, berbasikal dan bermain bola tampar. Okey, RVO, isi padu air kencing dihasilkan selepas 1 jam, maka dia kena guna perkataan ukur, RVO, dengan menggunakan silinder penyukat dan catat keputusan dalam jadual. Okey, kalau pelajar guna RBT, purata isi padu air kencing yang dihasilkan. So, kita kena kira RBT dengan menggunakan formula, tolong tulis formula. Okey. Dan catat keputusan dalam jadual. Okey, kalau pemboleh ubah malar, awak ambil jenis air. Tetapkan jenis air iaitu air kosong sahaja. Kalau ambil isi padu air minuman, tetapkan isi padu air minuman iaitu 200 ml sahaja. Kalau ambil tempoh masa eksperimen, tetapkan tempoh masa eksperimen iaitu 1 jam sahaja. Maknanya lepas-lepas buat tu, sejam kena kecing dia lah. Okey. Okey, hipotesis kita. Hipotesis kita Okay, cikgu nak dengar Nur Adila Natasha. Hipotesis kita ni yang mana? Yang jenis semakin ke yang jenis perbandingan? Adila Natasha. Perbandingan. Okay, perbandingan. Sebab apa? Sebab MVO tiada nilai. Okay, sebab MVO tak ada nilai dah. Dia tak ada nombor. Dia ada bermain bola, bola tampar. Okay, so jawapan dia ialah ambil dulu hak tinggi. Aktiviti fizikal bermain bola tampar. Okay, ini ialah MVO. Kita ambil lah RVO apa? Menghasilkan isi padu air kencing selepas 1 jam lebih banyak. Cikgu nak tanya, apa benda salah? Berbanding menjalani latihan yoga dan berbasikal. Okey, cikgu nak tanya. Nak tanya siapa malam ni? Okey, kita tanya Fazliza. Ada tak benda salah di sini dalam jawapan cikgu?
Ada benda salah tak Fazliza? Tak dipanggil Fazliza, dah serah. Kita panggil Nurin Imanina. Nurin, ada salah tak Nurin? Cuba cek cikgu punya hipotesis. Ada. Mana? Cuba Becky. Dekat lebih banyak tu. So dia lebih banyak ke lebih sikit? Lebih sedikit. Lebih sikit kan? Sebab bila memang kita dah berpeluh banyak, maknanya air kita sikit. Betul tak? Air dalam darah kita sikit, TOD tinggi. So bila dia serap lagi banyak air, maka kita kencing sedikit. Tadi kan kita berpeluh banyak mula-mula slide cikgu tadi. So aktiviti fizikal bermain bola tampar menghasilkan isi padu air kencing selepas 1 jam lebih sedikit. Baikilah. Lebih sedikit berbanding menjalani latihan yoga dan berbasikal. Ni kalau awak ambil MVO dengan RVO. Okay. Ada pelajar dia suka guna RVT sini sebab cikgu tak marah pun. Sini cikgu tak marah, nak guna RVT pun boleh. Okay, so aktiviti fizikal bermain bola tampar mempunyai purata isi padu air kencing ni RVT yang dihasilkan pun salah juga sini. Okay, so kita tukar jadi sedikit. Nanti yang cikgu nak bagi dekat awak tu cikgu baikilah slide ni. Cikgu sengaja buat salah ni supaya awak boleh cari dah, boleh detect salah di mana. Maknanya awak alert lah. Okey, dihasilkan lebih sedikit berbanding menjalani latihan yoga dan berbasikal. Boleh Okey. Okey, kita pergi kepada membina jadual lah. So membina jadual dia nak apa? Dia mudah je ini. Aktiviti fizikal, dia nak isi padu air kencing, purata isi padu. Okey, purata isi padu dia bagi formula bacaan 1 tambah bacaan 2 bahagi 2. So ada 3 kolom, jadi cikgu dapat macam ni lah. Aktiviti fizikal tak ada unit, okey betul. Isi padu air kencing yang dihasilkan oleh setiap kumpulan mesti ada unit ml, mesti ada bacaan 1, bacaan 2. Purata isi padu air kencing yang dihasilkan mesti ada unit ml. Okey. Kemudian masuk je lah. Bacaan 1, 205, 207, 134, 136, 80, 80. Awak betul salin. 1 markah lagi. Okey, and then cara nak kira ialah capur 2 bahagi 2. Okey. Campur 205 tambah 207 bahagi 2. So dapatlah 206. Boleh? Bacaan yang berbasikal 134. Bermain bola tampar 80. Dapat Okey, seterusnya daripada situ dia suruh buat, dia tulis sini carta bar. Kalau dia kata graf-graf lah, ni sini carta bar yang disebut dulu Pak CY So, dia nak isi padu air kencing dia. Okey, sebenarnya ada salah tu. Dia bukan nak isi padu dia nak purata. Sebab kalau dia nak isi padu payah sebab ada bacaan 1, bacaan 2. So awak tambah purata. Dekat soalan tu tambah purata isi padu air kencing melawan aktiviti fizikal. So ni Pak C, X tu Pak C, Y. So dapatlah macam ni. Okey, dapatlah carta bar. Dapat Nah, dia tak boleh isi padu saja sebab nanti ada bacaan 1, bacaan 2. Awak nak ambil yang mana sah? So purata lawan aktiviti fizikal. So dapat macam ni lah. Jadi cikgu akan check ada unit ke tak. Okay, betul. Lepas tu cikgu akan check betul ikut titik. Lepas tu cikgu tengok awak ni betul ke buat carta bar, takut buat graf. So betul lah. Okay, soalan seterusnya hubungan. Hubungan ni cikgu kata dah kena buat hubungan tapi kena tengok hipotesis bentuk dia macam mana. Kalau hipotesis dia jenis banding, maka bandinglah. Okay, ingat kena tengok hipotesis nak jawab hubungan tapi jangan saling hipotesis. Kena tengok soalan juga dia nak apa. Beri sebab, beri akibat. Ingat kalau hubungan salah, yang ni kita tak baca. Sebab akibat kita tak baca. Dah. Okey, so dia nak apa ni? Dia sebut dulu. Dia kata dia nak hubungan purata. Maknanya awak kena sebut dia nak dulu. Dia nak purata isi padu air kencing lawan aktiviti fizikal.
So kena sebut purata dulu. Okey, tengok jawapan cikgu. Purata isi padu air kencing yang dihasilkan oleh kumpulan murid X yang menjalani latihan yoga. Okey. Apa? Cikgu ambil jenis banding ke? Okey, adalah lebih tinggi. Purata air kencing dia kan lebih tinggi berbanding berbasikal dan bermain bola tampar. Boleh? Cikgu ambil purata sebab kita ikut arahan soalan. Dia nak purata dulu. So purata yang dihasilkan oleh kumpulan murid X yang menjalani latihan yoga memang kencing lebih banyak berbanding berbasikal dan bermain bola tampar. So berilah sebab kenapa? Oh, kalau yoga ni aktiviti tersebut kurang aktif dan kurang berpeluh. Okay, kurang aktif, kurang berpeluh. So bila kurang berpeluh, air banyak. Bila air banyak, akibat dia TOD rendah. Bila rendah, cik kata belaka ke? Rendah belaka. Kurang hormon ADH dihasilkan, kurang air diserap semula ke dalam kapilari darah. So that's why lah kencing dia pun banyak. Sebab air memang banyak dekat ginjal dia. Dapat Okay, seterusnya. Okay, kita nak meramal deh. Okey, kita nak meramal. Dia kadang-kadang atas soalan lah Kak Deh. Kadang-kadang dia letak ramal, kadang-kadang dia letak definisi dulu. So, awak kena hati-hatilah. Okey, so ramalan pun cikgu kata dah. Ramalan mesti kena betul awak meramal. Kemudian barulah dia baca sebab dan akibat. Dan ramal, ingat deh, ramal ni dia kena beri nilai. Okey, kena beri nilai. Awak kena cakap, rendah ke tinggi daripada nilai berapa? Nilai yang sepadan hak dia bagi. Okey, so kita pun tengok soalan. Dia kata, eksperimen ini diulangi dengan memberi air kelapa kepada kumpulan Y. So maknanya bila awak nak jawab soalan ni, awak kena tengok kumpulan Y. Jangan tengok X, Z. Okay? Yang menjalankan aktiviti berbasikal. Terangkan isi padu, ramalkan isi padu air kencing yang akan diperolehi. Okay, so dia pun minum air kelapa. Tetapi kumpulan Y ni berbasikal. Walaupun, okay. Jadi cikgu pun jawablah. Isi padu air kencing kumpulan Y, walaupun dia minum air kelapa, tetapi sebab dia buat aktiviti cergas, berbasikal ni nombor 2 dah, cergas dah. So masih lagi air kencing dia kurang. Kurang daripada berapa cikgu? Daripada 134 ml. Cikgu rasa dia suruh ramal per purata ni. So cikgu pun ambil purata. Okay. Cikgu tu dia minum airnya tu. Airnya pun, awak kena ingat juga tidak ada garam dalam airnya. Ada mineral, bukan garam, ada mineral dalam airnya tu. Okay, jadi bila dia minum ada mineral, lepas tu dia berpeluh lagi. So isi pada air kencing dia kurang. Kurang daripada 134. Ingat cikgu tengok di Y. Sebab apa? Sebab apa? Kerana aktiviti berbasikal, aktiviti cergas, aktif dan murid berpeluh dengan banyak. So bila berpeluh dengan banyak, air dia sikit. Bila air sikit, TOD tinggi. Cikgu kata bila TOD tinggi, semua benda tinggi banyak. Banyak hormon ADH dihasilkan oleh kelenjar pituitari. Banyak air diserap semula, menyebabkan air kencing yang dihasilkan adalah sedikit dan pekat. Di sini kena sebutlah pasal air kencing sebab kita nak kait dengan air kencing dia. Boleh Cikgu rasa ni dah soalan yang ketiga, takkanlah awak bermasalah lagi pasal air kencing ni. Okey, soalan seterusnya. Definisi. Okey, definisi. Awak beri je definisi eksperimen, cari dalam soalan. Sebut je. Sebut semua benda yang material utama dia yang bahan utama dia. Lepas tu, ditunjukkan oleh butir mata awak, RBO. Dipengaruhi oleh MVO. Ditunjukkan oleh Ruslina, dipengaruhi oleh Munirah. Ingat begitu. Okey, so jawapan dia nak apa? Dia nak berikan definisi pengosmo kawal aturan. Okey, cikgu tak jawab tu lagi. Cikgu buat yang ni dulu. Ditunjukkan oleh RVO. Isi padu air kencing yang dihasilkan selepas 1 jam. Dipengaruhi oleh MVO. Dipengaruhi oleh jenis aktiviti fizikal yang dilakukan. Okey, tengok pengosmo kawal aturan. Cikgu cari sini. Okay, tengok kita tengok sama-sama. Apabila seseorang individu berpeluh atau menjalankan aktiviti cergas, tekanan osmosis darahnya akan meningkat. Ginjal akan menjalankan proses pengosmo kawal aturan. Siapa buat? Ginjal. Tengok, cikgu dah tengok dah. Pengosmo kawal aturan ni maknanya ginjal yang buat.
untuk kawal atur keseimbangan air menyebabkan lebih banyak air dan sedikit garam diserap semula dari tubuh ke dalam kapilari darah. Daripada pengosmo kawal aturan, air kencing dihasilkan. Nampak? So cuba tengok cikgu buat definisi dia. Apa maksud pengosmo kawal aturan? Pengosmo kawal aturan ialah proses yang berlaku di ginjal. Ginjal siapa? Ginjal murid. Murid mana? Kumpulan X, Y, Z. Kan cikgu kata dah kena sebut semua benda ada yang utama dalam eksperimen ni. Jadi ginjal ni ginjal siapa? Murid. Murid mari mana? Murid kumpulan X, Y dan Z. Untuk apa pengosmo kawal aturan ni? Untuk menghasilkan air kencing. Selepas 1 jam, dia minum ke apa Dia meminum air kosong 200 ml. Dia definisi ni awak berlatih lama-lama, buat banyak-banyak kali kertas 3, cikgu rasa insya-Allah. Kalau rasa anak murid cikgu dulu 45 ke atas. Ramai. Lebih kurang dalam 20 lebih. Biasa ya. Makin 45, 48, salah 2. Awak biasa buat dah. Okey, dapat Okey, seterusnya soalan yang mudah. Lengkapkan jadual 3 dengan mengelaskan aktiviti dalam situasi berbeza ke dalam lajur yang betul. So dia kata kalau air kencing pekat sedikit ni, maknanya air dalam darah rendah. Betul tak? Sebab dia berpeluh banyak Okey, yang ni apa dia kencing banyak? Sebab air dalam darah dia banyak. Kurang berpeluh. Kurang berpeluh, maknanya air dia banyak. Okey, jadi air kencing pekat sedikit, S dan R, berpeluh. Air kencing cair dan banyak, P dan Q, sebab dia kurang berpeluh. Okey, dapat Okey, kemudian kita masuk soalan nombor 2. Vitamin C adalah vitamin larut air. Vitamin larut air yang hadir secara semula jadi dalam buah-buahan dan boleh didapati dalam suplemen pemakanan. Manusia tidak seperti kebanyakan haiwan lain, tidak boleh mensintesis vitamin C. Oleh itu, vitamin C adalah komponen penting dalam pemakanan. Vitamin C adalah kofaktor. Kofaktor ni cepat enzim, yang mempercepatkan tindakan enzim. Dalam sekurang-kurangnya 8 tindak balas enzim. Dia ni turun cepat, 8 tindak balas enzim. Termasuk beberapa tindak balas sintesis kolagen yang mana apabila gagal berfungsi menyebabkan gejala scurvy yang sangat teruk. Rajah 2 menunjukkan buah-buahan PQR. So kita tahulah dia suruh kita guna orange, limau, tembikai dan anggur untuk mendapatkan jus-jus buah bagi menguji kandungan vitamin C. Yang ni tak ada apa-apa lagi. Kemudian dia kata rancang satu eksperimen dalam makmal untuk mengkaji kandungan vitamin C. So kandungan vitamin C kita tak boleh tengok dengan butir mata, maka dia jadi RV teori. RV teori kena kira kandungan vitamin C. So pelbagai jus buah-buahan ni ialah MV. MVO boleh, MVT boleh. MV ni sini dia tak ada apa-apa, dia MV saja. Okey, kita pun tengok. Okey, nak buat eksperimen ni, cikgu harap awak ingatlah awak dah pernah buat eksperimen ni, pernah buat. Okey, vitamin C ni kita panggil dia, nama saintifik dia acid ascorbic. Vitamin C ni nama saintifik dia acid ascorbic. Dia terdapat dengan banyak dalam buah-buahan sitrus. Buah-buahan sitrus ni buah-buahan masam. Sebab tu kalau kita tengok mengikut kajian yang sudah dilakukan, cikgu takut naik periksa tahun ni. Ingat buah guava, jambu batu paling banyak vitamin C. Diikuti oleh buah limau, yang ketiga buah nenas, yang keempat pisang, apple dan buah pear. So ingat kalau dia naik periksa, dia suruh kita pilih sendiri jus, awak ambil yang mudah-mudah. Buah jambu batu, buah limau, ambillah buah mangga, buah betik ke, tak confirm rendah vitamin C. So ingatlah vitamin C ni dia banyak dalam buah-buahan sitrus, buah masam. Okey, semakin tinggi kandungan vitamin C dalam buah itu, maka semakin sedikit jus buah yang diperlukan untuk melunturkan isi padu larutan DCPIP yang berwarna biru. So ini larutan DCPIP warna biru. Awak ingat dah awak masuk dalam ni?
warna biru, larutan DCPIP. Kemudian awak isi dalam picagari berjarum, mesti kena guna ni, picagari yang jarum tu. Awak masukkan jus dah ni, SCS-Scobic dan jus awak masuk ni kan. Mula-mula awak akan buat dengan SCS-Scobic dulu. Pure vitamin C. Awak akan masuk hak pure vitamin C. Awak pun titis sikit lah. Titis sikit, putih dah jadi kalau semakin, maknanya kalau sedikit sahaja jus buah atau vitamin SCS-Scobic yang digunakan untuk melunturkan isi padu larutan DCPIP. Maksud cikgu apa guna sikit je luntur dah. Maka memang tinggilah vitamin C dia. Doktor, awak titis hilang dah Maknanya banyak vitamin C dia. Tapi awak ingat tak bila awak guna itu, tak silap cikgu, jus anggur lah. Awak titih dekat nak habis jarum dah. Nak habis satu jarum dah tu. Tak hilang-hilang. Maknanya sedikit vitamin C dia. Okey. So, tengok MV kita ialah jus buah, limau, tembikai, anggur. RV kita ialah ikutlah. Kalau awak nak guna RVT boleh, kandungan vitamin C. Kalau awak nak tengok dengan butir mata awak, RVO, awak akan tengok isi padu jus buah yang diperlukan untuk melunturkan larutan DCPIP, tanda soal. So tengok cikgu buat. Adakah limau, cikgu ambil selalu limau, okay, mempunyai isi padu jus buah yang diperlukan untuk melunturkan larutan DCPIP yang lebih sedikit. Maknanya limau ni sebab dia ni nombor 1 paling tinggi, maka dia hanya perlu sedikit je. Okay, yang sedikit cikgu akan buang nanti deh. Lebih ni cikgu akan buang nanti. Yang sedikit berbanding tembikai dan anggur. Ni kalau awak guna isi padu. Okay, ada pelajar dia tak suka guna RVO. Dia akan buat macam ni. Adakah limau, okay, terus ambil ni. Mempunyai kandungan vitamin C lebih tinggi berbanding tembikai dan anggur, tanda soal, jangan tinggal. Boleh dah? Ambil mana-mana. Kalau guna isi padu, sedikit. Kalau guna kandungan vitamin C, lebih tinggi untuk limau dah. Okey, seterusnya. Hipotesis. Hipotesis kita tak ada nilai ke? So, limau mempunyai isi padu jus buah yang diperlukan untuk melunturkan larutan DCPIP. Cikgu akan buang yang ni nanti dah. Yang sedikit berbanding tembikai dan anggur. Okay. Ada pelajar tak suka guna RVO, dia guna RVT. Limau mempunyai, sambung sini. Limau mempunyai kandungan vitamin C yang lebih tinggi berbanding tembikai dan anggur. Boleh Okay, pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang dimanipulasi terus dia pergi sini. Limau, tembikai, anggur. Bergerak balas, boleh belaka mana-mana yang awak selesa. Isi padu jus buah yang diperlukan untuk melunturkan, ini ialah RVO. Kalau awak nak RVT, kandungan vitamin C. Okey, yang dimalarkan ingat cikgu ajar. Isi padu atau kepekatan saja. So, isi padu larutan DCPIP atau kepekatan SCS-Scobic. Jenis buah tak boleh dah. Jenis buah yang jadi manipulasi. Okey, bahan dan radas. Okey, jangan lupa masuk ke 3 jus. Jus limau, jus anggur, jus tembikai. Larutan SCS-Scobic tulen, vitamin C tadi. Kalau boleh tipu-tipu lah sini, bubuh lah. Bukan tipu, maksudnya kalau boleh hafal, kalau tak ingat bubuh je lah. 0.1%. Larutan DCPIP 0.1%. Kain kasar untuk kita perah jus tu. Tube spesimen, picagari berjarum 1 ml dan 5 ml. Bika 50 ml dan pisau. Pisau ni untuk potong buah. Okey, so kita tengok prosedurnya. Ingat cikgu ada ajar awak kan? K1 ke apa? Kata kerja. Kata kerja. Masukkan, isikan, mulakan. Untuk bahan dan radas. K2, berilah satu je cikgu nak. Pemboleh ubah, malar, CV. So, dah nilai CV. Wui just so. Cikgu saya tak ingat, tipu-tipu tak apa. K3 ni RV. Ikutlah, nak RVO boleh, nak RVT boleh. Biasanya pelajar dia suka tulis RVO sebab ukur RVO dengan guna apa dan catat keputusan dalam jadual. K4, ulang langkah apa-apa dengan menggunakan MV yang lain. K5, langkah berjaga-jaga. Okey, so kita tengok jawapan.
Radas ni nak bubuh pun tak apa, tak say bubuh pun tak apa. Biasa pelajar cikgu galakkan supaya nak mudah dia tulis prosedur. Okay, so nombor 1, isikan 1 ml larutan DCPIP ke dalam tube spesimen menggunakan picagari bersaiz 1 ml. So isikan semua ni, isikan apa-apa bla 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 ni K1. Okay, isikan DCPIP. Kita bubuh hak warna biru dulu. Isikan 1 ml DCPIP warna biru tadi dalam tube spesimen. Awak kata 1 ml. Itu ialah K2. Yang lain ni semua K1. Okay, nombor 2. Isikan picagari berjarum 5 ml dengan asid ascorbic. Kita kena buat dengan asid ascorbic tulen dulu. Okay, yang pure vitamin C dulu. Dengan memastikan tiada gelembung udara terperangkap di dalamnya. Isikan K1. Awak kata picagari kepekat bakteria awak ni K2. Tiada gelembung udara K5. Apa dah? Dalam satu ayat tu boleh pelbagai K. Okay, masukkan hujung jarum picagari ke dalam tube spesimen berisi larutan DCPIP. Masukkan tu K1. Campurkan asid ascorbic setitis demi setitis. Slow, jangan laju-laju. Slow. Sehingga larutan DCPIP yang berwarna biru tadi menjadi tidak berwarna. Ini ialah K1. Okay, kena kacau campuran perlahan-lahan. Jangan goncang, kena kacau slow. Ini ialah K5. Cikgu. Ukur. Ya. Slide cikgu tadi. Kat mana? Suruh cikgu je. Saya tak nampak juga cikgu. Ya, hak bila? Hak mana? Lo ni. Prosedur saat ni. Okay, prosedur. So cikgu kena tutup balik sekejap. Cikgu buka balik. Okay. Biasa tu lain tu. Cikgu. Ya, ke apa? Cikgu, buka kamera cikgu. Budak ni kena. Cikgu. Ya. Thank you, cikgu. Cikgu, saya ni. Nampak ke tak? Ada molek nak ambil gambar. Alah, kenapa? Mana ada link. Okey. Tak, Apa lagi? Rupanya aku duk dengar saat ni buat benda ni koknya. Buat main gula lepas lah. Mana siapa? Mana Hak Nurin ya? Aifah mana? Arina. Kejap sungguh lah pokok ni. Mana tu? Ya. Cikgu. Arina. Mana Arinanya? Ambil dah gambar. Arina lambat ah. Cikgu. Apa dia? Apa? Atira nak tunjuk cikgu. Mana Atira? Saya tengok Adira. Jase. Tekan kau tu, tekan apa? Tekan nak present tu. Awak tekan nak present apa muka awak? Jadilah pokok ni. Nak discuss lagi kau tak say ni budak ni. Boleh cikgu. Sabar. Habis Nak Kita sambung sikit lagi. Tadi tu nampak lah slide tu sebenarnya. Nampak je. Saja ni. Sorry cikgu. Adlin Budak dasar. apa? Okey, kita sambung sikit lagi. Budak ni. Jadi sungguh lah pokok dia.
Virus Arina tu beda. Tak habis lagi. Okey, kita sambung sikit lagi. Tak ada dah sikit dah. Okey. Himan nampak tak slide cikgu? Nampak cikgu. Nampak. Okey. Nampak deh? Jelas dah. Okey, so cikgu sambung sikit lagi. Tak ada dah. Share dah Kak Rina. Maybe dia punya line slow dah. Okey. So, nombor 5. Ukur dah lah. Ukur isi padu larutan asid ascorbic yang diperlukan untuk melunturkan 1 ml larutan DCPIP dengan menggunakan picagari. Okey. Ukur dan rekod. Keputusan dalam jadual. Rekod atau catat Ukur dan catat. Ini ialah K3. Semua ni K3. Ini ialah RVO. Okey, kemudian langkah 1 hingga 5 diulang dengan menggunakan, masa ni kita nak guna jus dah lah. Menggunakan jus limau, jus tembikai dan jus anggur. So ini ialah K4. Ulang-ulang guna MVO lain K4. Okey, nombor 7. Bila dah buat semua, baru dah dia nak kira. Kira apa? RV teori Itu kira kandungan vitamin C dengan menggunakan formula. Biasa pelajar tak suka buat nombor 7 ni. Sebab apa RVT ni dia tak suka buat, dia tak ingat formula ni. Jadi tak salah. Awak senang buat RVO je. Isi padu larutan asid ascorbic 0.1% ml bahagi isi padu jus buah yang digunakan darab 0.1%. Jangan lupa catat keputusan dalam jadual K3. Nombor 8, eksperimen diulang sebanyak 2 kali untuk mendapat bacaan purata K5. So ingatlah sini K1 je yang awak kena tulis sekurang-kurangnya 4 kali. K2 sekali, K3 sekali, K4 sekali, K5 sekali. Ni je nak sekali je tulis. Okey? Okey, kemudian akhir sekali persembahan data. Mesti ada MV, RVO, RVT. Okey, so dapatlah macam ni Jus buah isi belakang. Jus buah isi belakang. Sini RVO, sini RVT. Masalahnya benda ni cikgu takut sama-sama LPSA. Awak tak ingat unit. Okey? Okey. So habis dah daripada cikgu. Thank you very much. Jangan lupa insya-Allah kita jumpa hari Ahad. Okey. Terima kasih Okey. Terima kasih cikgu. Thank you, cikgu. Cikgu jangan jerit tu. Cikgu. Jerit Dia jerit nanti Noh. Terima kasih, cikgu. Biasa. Cikgu. Bawa lah kertas tu dah hari Rabu ni cikgu nak. Kena buat comel lagi cikgu. Tak apalah, ada rajin buat comel lagi. Bawa hari Rabu tu.